Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nala Huda. Pada hari ini seperti biasa dalam Awani Pagi kita membincangkan mengenai isu COVID-19. Bukan hanya kita melihat kepada statistik dalam Malaysia, tapi juga kita ingin melihat statistik di seluruh dunia, dan kami sentiasa merujuk kepada Johns Hopkins University laman web di mana secara real time mereka update ataupun kemas kini jumlah kes kematian dan juga mereka yang telah pun sembuh daripada COVID-19 di seluruh dunia. Dan apakah kita terus kepada jumlah kes di seluruh dunia, pada pagi ini saja jumlah kes sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 1.97 juta kes dicatatkan di seluruh dunia, di mana Amerika Syarikat masih lagi mendahului carta ataupun mendahului kedudukan kes dengan 602,989 kes, diikuti dengan Sepanyol 172,541 kes, dan Itali di tempat ketiga 162,488, dan keempat adalah di Perancis dengan 131,000, begitu juga dengan Jerman 131,000 dan juga United Kingdom 94,000. Nampak gayanya 5 negara di benua Eropah termasuk dalam top 5 kes yang tertinggi di seluruh dunia, dan diikuti dengan China yang pada ketika dahulu kita tahu merupakan epicenter untuk pandemik COVID-19 ini dengan 83,306. Dan juga kita ingin melihat kepada jumlah mereka yang ataupun jumlah kes kematian, Nala. Ya, dan pada masa sama kita melihat kepada jumlah kematian yang turut direkodkan di Johns Hopkins University ini mencatatkan 125,678 kematian secara keseluruhannya di seluruh dunia, yang mana angka tertinggi masih dicatatkan di Itali, dan itu di Itali mencatatkan lebih 21,000 kematian, diikuti dengan Sepanyol, Perancis dan juga United Kingdom semakin tinggi peningkatan angka kematian di negara itu. Namun dilaporkan juga di UK, angka korban tidak memberikan gambaran penuh sebenarnya, kerana ada laporan yang kata mereka tidak melaporkan kesemua kematian di pusat jagaan warga emas. Mereka menjangka beberapa kematian yang berlaku di pusat jagaan warga emas itu berpunca akibat sakit tua dan sebagainya, jadi tidak jatuh bawah kategori kematian COVID-19 itu. Dan kalau kita lihat kematian di Amerika Syarikat, bandar New York sahaja, kalau kita lihat secara per kapita, laporannya per kapita kematian di New York adalah lebih tinggi berbanding di Itali. Jadi itu sangat-sangat membimbangkan, dan kita akan terus mengikuti perkembangannya dari semasa ke semasa. Kita juga nak lihat statistik dalam negara, di mana kita mencatatkan semalam 5 lagi kematian dan juga 170 kes baharu di Malaysia setakat pukul 12.30 hari semalam, dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 adalah sebanyak 82 ataupun 1.64% daripada jumlah keseluruhannya. Namun pada masa sama 202 kes positif COVID-19 juga telah pulih dan telah dibenarkan keluar hospital, dan ini menjadikan jumlah yang telah pun discharge daripada hospital adalah 2,478 dengan kadarnya adalah 49.7%, iaitu hampir separuh daripada jumlah keseluruhan kes. Ini satu peningkatan yang sangat positif, Hafizi. Dan kita juga ingin melihat semalam Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut mengumumkan ataupun menjelaskan terdapatnya kluster baru COVID-19 iaitu di Sendayan, Negeri Sembilan, dan ini kita nak bawakan perkembangannya, iaitu ia menjadikan terdapat 28 kluster COVID-19 seketika ini dengan tabligh di Seri Petaling menjadi kluster utama. Dan kata Datuk Dr. Nur Hisham, isu peningkatan kes di Negeri Sembilan, pihaknya memandang serius perkara berkenaan, dan katanya ia masih lagi kluster yang kecil, dan kluster yang besar ialah kluster jemaah tabligh di Seri Petaling iaitu 39 hingga 40%. Yang lain adalah kurang sedikit. Dan kita juga ingin melihat apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah adalah kluster Sendayan ini adalah beliau mendapati terdapat 39 kes positif COVID-19 yang melibatkan pelajar tahfiz satu keluarga 11 orang dan lembaga pengarah 15 orang. Ini yang dikatakan. Jadi KKM sendiri mendapati ada kes COVID-19 di Senayan dan tindakan bersepadu sedang dilaksanakan oleh pegawai KKM di lapangan untuk mengekang penularan COVID-19 ini. Dan kita ingin bersama dengan Abdul Razak Cik, Editor Eksekutif Astro Awani. Cik Razak, kalau kita melihat
terdapat 28 kluster kesemuanya dikenal pasti di seluruh Malaysia, dengan kluster utamanya adalah di Seri Bertalin. Dan selepas ini kita tak tahu lagi banyak lagi kluster yang ada. Apa agaknya saranan yang harus kita ikuti, mungkin penjarakan sosial dan sebagainya, untuk kita mengelakkan daripada lebih banyak lagi kluster bertambah di negara kita, Encik Razak? Hafiz, kalau kita bangun pagi, kita tiba-tiba kita dengar ada kluster baru, sub-kluster di sini dan di sana. Apa yang berlaku sekarang adalah bila berlakunya sesuatu, kalau seseorang individu terasa demam, ada gejala-gejala dan pergi mendapatkan rawatan, sudah tentu itu memberikan satu impetus supaya saringan dilakukan, dan itulah kemungkinan berlakunya, timbulnya kesedaran bahawa satu kluster wujud di sesuatu tempat itu. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kalau kita tengok, sekiranya timbul kluster, subkluster ke apa-apa, perlu ada satu SOP di mana mereka yang merasa diri mereka demam-demam, temperatur tinggi dan sebagainya, bagaimana caranya untuk mendapatkan rawatan supaya dapat kita lakukan saringan yang sebetulnya, yang mengikut prosedur, supaya dapat dilakukan usaha-usaha pencegahan. Mereka yang datang untuk memberi rawatan awal ataupun mereka pergi ke pusat kesihatan di mana-mana dapat diberikan alert yang awal, supaya tidak menular kepada orang lain, dan perkara ini menjadi daripada subkluster menjadi kluster generasi ketiga, keempat dan kelima. Jadi apa yang perlu adalah kita sendiri, mereka di luar sana yang ada terasa ada gejala-gejala, melakukan mengambil usaha mengikut prosedur, dan prosedur ini perlu diwar-warkan kepada semua orang. Jadi perlulah tiap-tiap hari semasa sidang media diberitahu bagaimana seseorang itu jika terasa ada penularan atau gejala tidak sihat, apa yang perlu dilakukan supaya kita ikut prosedur yang sebetulnya, supaya tidak timbul lagi insiden-insiden. Kalau kluster yang baru timbul itu, cara merawatnya, menyaringnya dilakukan mengikut prosedur yang sebetulnya. Ya. Cik Azhar, kita juga melihat kepada laporan terbaru, hampir 2,000 pegawai kesihatan baru dilantik. Ini melihat kepada mungkin peningkatan kes dan juga sebagai langkah berjaga-jaga, langkah awal sekiranya semakin meningkat kes itu dalam masa akan datang. Sejumlah 1,974 pegawai kesihatan pelbagai grade telah dilantik bagi membantu pasukan hadapan memerangi wabak COVID-19, dan kerajaan mensasarkan pelantikan 2,000 pegawai kesihatan untuk tujuan ini. Dan kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Sarful Aziz, pelantikan itu penting bagi memastikan sumber insan dan kepakaran mencukupi untuk menyokong usaha-usaha di makmal, hospital dan pusat kuarantin seluruh negara. Kita juga menjagakan lebih ramai rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara, lebih banyak pusat kuarantin akan dibuka, dan juga makin banyak lagi kluster-kluster yang telah dikenal pasti. Jadi ini antara langkah untuk memastikan kita bersedia, sistem kesihatan negara bersedia untuk menampung sebarang peningkatan dalam masa yang akan datang. Baik, kita nak beralih ke berita seterusnya, Hafizi. Dan berita seterusnya kita nak bawakan mengenai perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Dan kalau kita sedia maklum, sebelum ini beberapa PKPD dilaksanakan di seluruh negara. Iaitu yang pertama sekali adalah di Simpang Renggam di Johor, diikuti dengan Hulu Langat dan sebagainya. Dan semalam PKPD di Hulu Langat telah pun berakhir, dan hari ini iaitu bermula dari semalam lagi, PKPD baru telah dilaksanakan, iaitu menjadikan PKPD di seluruh negara adalah sebanyak kelima. PKPD kelima ini adalah di sekitar Masjid India dan juga di sekitar kawasannya, telah pun diwartakan sebagai kawasan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD bermula iaitu semalam 14 April sehingga 28 April nanti. Dan ini jelas Menteri Kanan iaitu kluster keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia ekoran peningkatan kes positif COVID-19 di kawasan itu. Dan katanya lagi standard operasi prosedur SOP untuk PKPD Masjid India adalah sama dengan yang telah pakaikan pada 4 PKPD sebelum ini. Ya. Dan beliau juga turut menjelaskan untuk rekod PKPD kelima ini adalah susulan selepas PKPD Hulu Langat, Simpang Renggam, Menara City One dan juga PKPD Bangunan Selangor Mansion dan juga Melayan Mansion.
Ya, jadi ini menjadikan beberapa kawasan utama ataupun jalan-jalan utama di Kuala Lumpur akan ditutup dan ada sekatan laluan juga yang meliputi Jalan Mushi Abdullah, Jalan Tun Perak, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Dang Wangi, Jalan Melaka dan Jalan Ampang. Ini meliputi jalan-jalan utama dan turut meninjau kawasan itu ialah Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur dan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Sri Mazlan Lazim semalam dan kata Datuk Seri Mazlan Lazim pihaknya telah menempatkan jumlah anggota yang secukupnya dalam memastikan keselamatan di sekitar kawasan PKPD terbabit berada dalam keadaan baik. Jadi ini laporannya ada di astroawni.com untuk anda lihat dahulu mana sekatan jalan dan juga roadblock dan juga jalan ditutup itu ada di mana. Baik, ada lagi laporan di astroawni.com yang kami nak kongsikan ini mengenai bantuan prihatin nasional yang mana permohonan baharu dan rayuan BPN ini akan dibayar Mei. Itu antara laporannya di astroawni.com. Hafizi. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan mengenai apa yang dikatakan oleh Menteri Kewangan ini. Ia sekaligus menjernihkan keadaan di mana ramai orang ramai di luar sana yang bertanyakan bila agaknya permohonan ataupun bila agaknya bantuan perhatian nasional akan masuk ke akaun mereka kerana mereka masih lagi baru saja mendaftar dan ini sekaligus dengan ada kenyataan sebegini ia dapat menyelesaikan tanda tanya mereka semua. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan seterusnya adalah mengenai di luar negara, iaitu di Singapura, di negara jiran kita. Secara mengejutnya telah pun ataupun dari segi kalau kita lihat daripada kes COVID-19 yang meningkat begitu mendadak sekali apabila mencatatkan 334 kes baru pada semalam saja dan jumlah keseluruhan adalah melebihi 3,000 dan ini dinyatakan oleh pengarah Perkhidmatan Perubatan MOH Profesor Madya Kenneth Mark yang berkatakan jumlah keseluruhan di Singapura saja pada ketika ini adalah 3,252 dan katanya kes baru itu menyaksikan tiada kes import manakala 189 mempunyai kaitan dengan beberapa kluster yang telah dinamakan, 23 dikaitkan dengan kes tempatan lain dan 122 tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana kluster setakat ini. Kita nak tanya kepada Cik Razak. Cik Razak, kalau kita lihat Singapura sebuah negara yang kecil sehingga kini mempunyai lebih daripada 3,000 mangsa ataupun 3,000 individu yang telah pun dijangkiti dengan COVID-19. Kita nak lihat dari segi sistem kesihatan mereka ataupun perkhidmatan kesihatan mereka di sana. Bagaimana agaknya mereka boleh cater semua pesakit-pesakit ini, Cik Razak? Hafiz, kalau kita tengok Singapura memang kita admire sistem kesihatan dia memang bagus. TikTok sebab orang dari negara-negara ASEAN pun datang untuk dapatkan rawatan di sana. Tetapi apa yang berlaku sini adalah bukannya kadar kematian tetapi kadar penularan. Kalau kita tengok di Singapura mereka terlalu bergantung kepada foreign workers. Jadi salah satu kluster adalah foreign workers yang mereka ditempatkan dalam dormitory. Rakyat Malaysia pun ada di sana, rakyat di Asia Selatan. Jadi perlu mereka sekarang sampai pada satu tahap bahawa mereka terpaksa menjaga kebajikan foreign workers ni. Di manakah patut mereka diletakkan, dormitory mereka di mana? Sekarang ni barulah timbul keadaan bahawa mereka ni tinggal di dalam keadaan yang kurang selesa, kurang tahap kebersihan yang tinggi. Jadi itu adalah salah satu kluster yang mana mereka sendiri terpaksa menjalankan saringan, kemudian kuarantin yang begitu ketat sekali kerana selama ini adalah golongan yang kurang diambil perhatian. Jadi apa yang penting adalah social distancing itu sekarang ni. Pada waktu dulu sekolah masih dibuka, sekarang sekolah ditutup, factory juga perlu menjalankan usaha penutupan. Jadi apa yang penting adalah rakyat di Singapura ke, rakyat di Malaysia ke. Semalam saya tengok di Kuala Lumpur sendiri, di Negeri Sembilan dan mana-mana macam ada berpesta pula. Jadi kita sendiri, tanggungjawab kita sendiri, social distancing itu, penjarakan itu adalah penting. Tinggallah di rumah, janganlah keluar. Ya. Dan ini mengulangi lagi apa yang telah disarankan WHO, banyak pertubuhan antarabangsa bahawa dunia harus bekerjasama. Ini juga senada dengan apa yang dinyatakan terbaru oleh IMF, Dana ataupun Tabung Kewangan Antarabangsa. Dalam kenyataan terbaru katanya dunia harus bekerjasama, pastikan globalisasi tidak mati. Dan ini juga yang dikongsikan IMF dalam satu unjuran yang agak menakutkan. Katanya dipacu oleh pandemik COVID-19, ekonomi global mungkin akan mengalami kemelisetan paling teruk sejak zaman kemelisetan pada tahun 1930-an.
dan jauh lebih buruk daripada krisis kewangan global 2009. Ini adalah krisis yang tidak pernah berlaku dan wujud ketidaktentuan mengenai kesannya terhadap kehidupan rakyat. Dan antara yang dikongsikan oleh IMF ini adalah KDNK kini diunjurkan pada negatif 3.0% pada tahun 2020. Kemelesetan jauh lebih buruk daripada pengurangan 0.1% masa krisis kewangan global 2009 dan unjuran pertumbuhan diturunkan lebih daripada 6 mata peratusan berbanding pertumbuhan 3.3% yang dikemaskini oleh IMF pada Januari lalu, semakan yang luar biasa dalam tempoh yang sangat singkat. Jadi ini keadaan yang digelar The Great Lockdown seperti anda lihat sekarang ini dijangka menyebabkan kemerosotan pertumbuhan global secara mendadak. Pemulihan separa diunjurkan untuk 2021 dengan tahap KDNK akan kekal di bawah trend pra-virus dengan ketidaktentuan terhadap tahap pemulihan kelak. Dan ini unjuran yang sangat menakutkan yang kita jangkakan pada tahap global dan juga di Asia di mana mereka jangkakan penguncupan yang agak tinggi juga berbanding dengan apa yang kita jangkakan sebelum ini daripada IMF. Dan kita bersama Cik Razak, kita nak tanyakan apa mungkin persediaan dan juga melihat kepada pakej rangsangan ekonomi yang telah pun dikemukakan kerajaan, adakah itu mencukupi dengan unjuran yang diberikan oleh IMF yang terbaru ini? Nala, kalau kita tengok di Malaysia sendiri, kita nombor satu adalah kita perlu bagaimana mereka yang terkesan dari segi perbelanjaan harian, ada rancangan-rancangan skim-skim rangsangan itu supaya dapat disampaikan kepada golongan-golongan yang disasarkan. Jadi semalam ada berita bagaimana sudah ada update bagaimana mereka yang memerlukannya sudah sampai kepada bantuan itu sampai kepada mereka. Tetapi walaupun ini adalah satu masalah yang lebih besar, unjuran demi unjuran IMF ke siapa ke, kita mesti bersedia kerana kalau tengoklah The Great Depression, ramai kita yang tidak faham. Cuba tengok apakah itu The Great Depression, interwar years dari antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua. Bagaimana perkara itu telah berlaku dan mereka yang terkesan dah tak ada ramai lagi lah mereka yang berumur 100 tahun sudah meninggal dan tak ada lagi untuk menceritakan kepada kita bagaimana begitu situasi Great Depression itu. Kalau kita baca bagaimana perkara ini akan berlaku semula, will repeat itself, tetapi apa yang perlu adalah rancangan-rancangan sasaran dana-dana yang sumbangan itu dapat membantu, tetapi kita janganlah mengharapkan bahawa situasi ini akan menjadi pulih esok, lusa ataupun minggu depan. Jadi kita terpaksa bersedia menghadapi satu masalah yang sama-sama kita satu dunia dapat melawannya, bekerjasama untuk menghadapinya. Baik, ini satu perkembangan baru yang kita baru terima iaitu Trump umum henti bantuan dana kepada WHO dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umum menghentikan bantuan dana kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sementara kajian semula dijalankan dan menurut Trump, kajian semula itu merangkumi dakwaan salah urus WHO dalam isu COVID-19 lain menyembunyikan penularan jangkitan virus berkenaan. Dan itu lapor daripada CNN. Beliau berkata ketika Amerika Syarikat menghadkan kemasukan pelancong dari China pada fasa awal wabak tersebut, WHO menentang apa yang dilakukannya. Cik Razak, secara ringkas mungkin boleh komen sikit mengenai berita ni, Cik Razak. Ya, Cik Razak, kita lihat sebelum ini kan back and forth antara Trump, WHO dan juga China. Katanya WHO terlalu berpihak menyebelahi China, tapi kita tidak lihat lagi apa kenyataan WHO terhadap kenyataan Trump ini. Naila, ini satu tindakan yang tidak mengejutkan langsunglah sebab sebelum ni Donald Trump memang sudah mengancam untuk menahan pembayaran. Ini adalah voluntary contribution ya. Kalau kita tengok, Donald Trump mengatakan bahawa Amerika menyumbang 400 hingga 500 juta setahun berbanding dengan China yang hanya menyumbang 40 juta setahun. Jadi kalau saya rakyat Amerika lah, sudah tentu saya lebih mirip condong kepada agree terhadap tindakan Donald Trump ini, tetapi inilah perlunya satu situasi di dunia yang memerlukan kerjasama antara dua kuasa besar di dunia. Di manakah peranan mereka? Ya, jadi kita akan terus mengikuti apa perkembangan antara Presiden Trump dan WHO. Ini satu perkara yang agak unprecedented, tidak berlaku lagi dalam sejarah moden ini. Kita akan lihat apa agaknya kenyataan Dr. Tedros, Ketua Pengarah WHO, terhadap tindakan Trump ini yang amat mengejutkan. Baik, satu lagi berita yang kita nak kongsikan ini merupakan artikel Cik Razak sendiri di asrawani.com menceritakan tentang mafia Itali gencat senjata. Apa cerita dia, Cik Razak?
Secara ringkas saja tak? Sekarang ni kan Fizi dengan Naila, mereka yang terlibat jenayah pun terpaksa lockdown, tetapi dalam lockdown tu mereka masih menjalankan usaha untuk menyebar peranan mereka. Jadi mafia di Itali ni walaupun mereka berhenti sebentar aktiviti jenayah mereka, tetapi mereka mengambil bahagian di dalam usaha-usaha kebajikan. Tetapi ada udanglah di sebalik batu kan. Nanti kalau tunggu bila perkara COVID ini sudah perkara ini sudah baik, pulih semula, kita tengoklah mereka beraksi semula. Baik, kita nak terus kepada perkembangan terkini rakyat Malaysia di Kanada, dan berada di Skype pada ketika ini adalah Datuk Nur Aini Abdul Hamid, merupakan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Kanada. Assalamualaikum, selamat pagi untuk di Malaysia dan saya kira di Kanada malam ya, Datuk. Selamat pagi Hafizi dan Naila serta semua di Astro Awani. Kami di sini sekarang masih lagi hari Selasa. Dan waktu sekarang ialah 7.50 malam waktu tempatan. Okey. Baik Datuk, kita nak terus kepada soalan kita. Mungkin Datuk dapat perincikan bagaimana keadaan di sana dan situasi ketika lockdown ini. Adakah essential services saja dibenarkan bekerja? Dan untuk mereka yang ingin membeli barang keperluan, adakah dibenarkan untuk keluar ke bagaimana Datuk? Okey, di sini seperti juga dengan di Malaysia ya. Dia kerajaannya menetapkan essential dengan non-essential services. Dan daripada essential ini, mereka benarkan untuk adakan untuk bisnes boleh berjalan secara lancar. Manakala the non-essential digalakkan dan diarahkan untuk menutup kedai-kedai mereka. Ya. Walau bagaimanapun setengah border ya di antara contohnya Kanada dengan USA sekarang telah ditutup, tetapi bagi untuk bisnes keperluan bisnes untuk food chain dan supply mereka allow that thing to happen. Ya. Datuk, kita nak tahu sekitar berapa ramai rakyat Malaysia yang berada di Kanada dan juga tertumpu di kawasan mana paling ramai. Apa nasihat pihak kedutaan kepada mereka? Ada keperluan untuk mereka peluang atau kekal di sana? Okey, mengenai rakyat Malaysia, ya, kita boleh bagi kepada dua, di mana terdapat pelajar-pelajar yang itu berjumlah seramai 450 orang, dan juga rakyat Malaysia yang berdaftar dengan kedutaan sekarang adalah sebanyak 1,395 orang. Ya. Dan tadi you tanya mengenai lokasi hotspot di sana ataupun di mana agaknya rakyat Malaysia tertumpu di sekitar Kanada itu? Okey, kalau ikutkan kebanyakannya mereka di bandar-bandar utama seperti kita ada di Ottawa, tak seramai di Vancouver, di Toronto, dan juga walaupun di tempat-tempat ini ramai, tetapi rakyat Malaysia masih ada di tempat-tempat lain seperti di Quebec, di Kingston, di Halifax, Alberta, Newfoundland dan Nova Scotia antara lainnya. Jadi kita bukan saja bandar utama yang konsentrasi di Toronto dan Vancouver, tapi bandar-bandar lain juga terdapat pelajar-pelajar serta rakyat-rakyat Malaysia di sana. Datuk, kita juga ingin mengetahui, kalau kita lihat kepada statistik kes COVID-19 sehingga jam 6 pagi ini, itu di waktu Malaysia, saya kira sekitar 7 malam di Kanada pada ketika ini adalah 26,897 kes dengan 898 kematian dan tertinggi di Quebec dan juga di Ontario. Nah, bagaimana di pihak Suruhanjaya Tinggi di Kanada memastikan rakyat Malaysia dalam keadaan selamat, dan mungkin ada laporan mengenai ada tak rakyat Malaysia yang telah pun dijangkiti di sana, Datuk? Okey, untuk ini Alhamdulillah saya dimaklumkan bahawa tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terbabit dalam jangkitan COVID-19 ini. Dan disebabkan ini ya, kita dapati bahawa pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia sendiri ya telah mengadakan inisiatif yang mana pada awalnya kita mengadakan engagement dengan pelajar-pelajar, dan daripada situ ya kita galakkan untuk mereka mendaftar dengan kita.
Dan hasil daripada apa yang mereka mendaftar ialah kita telah mengadakan seperti komunikasi social media, melalui social media. Kita buat engagement dengan diorang melalui WhatsApp, Messenger, Zoom dan Facebook. Ya. Dan di samping itu kita juga wujudkan mekanisme komunikasi di mana kita communicate dengan diorang secara berkumpulan berdasarkan bandar-bandar di mana mereka berada. Dan melalui komunikasi inilah kita telah mewujudkan connection di mana kita telah menghubungi wakil-wakil pelajar. Dalam hubungan kita dengan wakil-wakil pelajar ini juga kita telah berjaya distribute PPE atau personal protection equipment yang terdiri daripada face mask, rubber hand gloves dan juga hand sanitizer kepada semua pelajar-pelajar kita yang berdaftar throughout Canada. Ya. Dan ini dari segi jalinan kita punya engagement dan connection dengan pelajar-pelajar dan juga rakyat Malaysia di sini adalah baik berdasarkan diorang mendaftar dengan kita. Jadi kepada mereka lain yang mana yang belum mendaftar, kita galakkan bagi mereka untuk mendaftar. Sebab sekiranya berlaku situasi seperti ini terutamanya, jadi ini memudahkan pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia untuk mengambil tindakan proaktif dan menyampaikan sebarang maklumat kepada semua secara efektif. Ya. Kita nak tahu bagaimana situasinya on the ground di Kanada dan kita nak tahu, kita lihat hanya statistik dari luar tapi kita nak tahu on the ground itu bagaimana sekatan dan sebagainya untuk keluar masuk negara. Adakah ramai pelajar yang ingin pulang dan apa proses untuk bantu pelajar-pelajar tersebut? Okey, untuk ini mengenai pelajar, saya dapati sekarang ialah exam week. Bermakna minggu ini sehingga akhir bulan April ni pelajar-pelajar semua sedang menumpukan fokus mereka kepada peperiksaan untuk semester ini. Dan bagi pelajar-pelajar kalau mereka ingin pulang ke Malaysia, saya secara jujurnya ingin menggalakkan mereka untuk terus menetap di Kanada. Disebabkan ia akan menjadi sukar kalau mereka hendak keluar sebab airlines juga banyak yang telah tidak extend dia orang punya servis. Lepas tu kalau you dapat pergi pun mungkin you will get all these Air Canada akan tutup pada bulan Mei nanti, ya. Dan kalau you pergi, you menggunakan airport pun kadang-kadang flight tidak ada, dia tunda dan sebagainya. Ini akan menyebabkan mereka terkandas. Sedangkan kalau pelajar-pelajar remain in Canada, mereka actually kerajaan Canada, ya, terutama pihak universiti memberi peluang untuk mereka tinggal di asrama ataupun di rumah-rumah mereka sendiri, yang mana ini tidak akan menjejaskan mereka. Sebab kalau kita tengok kalau mereka berhasrat untuk pulang, mereka akan expose themselves kepada COVID-19 ini semasa transit. Ya. Baik, maaf masa amat mencuburi kita. Kita perlu akhirkan perbincangan kita di sini. Terima kasih kepada Datuk Nur Aini Abdul Hamid, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Kanada. Kami harapkan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia di Kanada dan juga pelajar-pelajar di sana. Baik, itu saja perkongsian kami di awal ini pagi. Terima kasih juga kepada Editor Eksekutif Cik Razak bersama kami. Sekian, saya Nala Udang. Dan saya Hafizul Rasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.